Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi kita di dalam channel Maisarah Production. Kali ini kita akan menceritakan syarahan ke-17 Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di dalam pembukaan kepada yang ghaib, yaitu Futuh Al-Ghaib. Baiklah saudara, jangan lupa untuk subscribe Maisarah Production agar sentiasa berlangganan dan mendapat ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dimaksudkan dengan hampir dan bersatu dengan Tuhan itu ialah kamu mengosongkan hati kamu dari makhluk, hawa nafsu, dan segala yang lain dari Allah, sehingga hati kamu dipenuhi oleh Allah dan lakuannya sahaja. Kamu tidak bergerak selain dengan kehendak Allah semata. Kamu tidak bergerak melainkan Allah menggerakkan kamu. Keadaan seperti ini dinamakan fana. Fana inilah yang dimaksudkan dengan bersatu dengan Tuhan. Tetapi ingatlah bahawa bersatu dengan Tuhan itu bukanlah seperti bersatu dengan makhluk ataupun yang lain dari Tuhan. Tidak ada sesuatu pun yang seumpama dengan Dia. Sesungguhnya Dia Maha mendengar dan Maha melihat. Al-Khaliq itu tidak serupa dengan apapun yang kamu sangkakan. Hanya orang yang telah mengalami dan menyedari proses bersatu dengan Tuhan itu sahaja yang mengerti dan faham apa yang dimaksudkan dengan bersatu dengan Tuhan itu. Orang yang tidak merasa dan mengalaminya tidaklah boleh berkata, dan tidaklah dapat mengerti apa yang dimaksudkan dengan bersatu dengan Tuhan. Tiap-tiap orang yang merasa pengalaman tersebut mempunyai rasa dan pengalaman yang tersendiri. Masing-masing mempunyai rasa dan pengalaman yang tersendiri. Pada tiap-tiap nabi, rasul, dan wali-wali Allah itu ada rahsia. Masing-masing ada rahsianya. Seseorang itu tidak dapat mengetahui rahsia yang ada pada seorang yang lain. Kadang-kadang seorang murid mempunyai rahsia yang tidak diketahui oleh gurunya. Ada kalanya pula rahsia yang ada pada guru itu tidak dapat diketahui oleh murid, meskipun murid itu telah hampir sama sederajat dengan guru itu. Apabila seseorang murid mencapai keadaan kerohanian yang ada pada gurunya, maka dia disuruh menceraikan dirinya dari guru itu. Dengan lain perkataan, dia sekarang telah setaraf dengan guru. Murid itu pun tercerai dari guru itu, dan Allah sahaja menjadi penjaganya, dan Allah akan menceraikan dia dari segala makhluk. Bolehlah diibaratkan bahawa guru itu umpama ibu dan murid itu umpama bayi yang masih menyusu. Apabila umur bayi itu cukup 2 tahun, maka dia pun berhenti menyusu dari ibunya. Tidak ada pergantungan dengan makhluk setelah hapus hawa nafsu amarah dan kehendak-kehendak kemanusiaan. Guru atau syekh itu hanya perlu selagi murid itu masih ada hawa nafsu, angkara murka, dan kehendak-kehendak badaniyah yang mana perlu dihancurkan. Setelah semua itu hilang dari hati murid tadi, maka tidaklah lagi guru itu diperlukan, kerana murid itu sekarang tidak ada lagi kekurangannya dan dia telah sempurna. Oleh yang demikian, apabila kamu telah bersatu dengan Tuhan, maka kamu akan merasai kesentosaan dan keselamatan dari apa sahaja yang lain dari Dia. Kamu akan lihat bahawa tidak ada yang wujud selain Dia sahaja. Kamu akan lihat bahawa untung, rugi, harapan, dan ketakutan, bahkan semuanya adalah dari dan kerana Dia jua.
Dialah yang patut ditakuti, dan kepada Dia sahaja meminta perlindungan dan pertolongan. Maka sentiasalah kamu melihat lakuannya dan menanti perintahnya, dan sentiasa patuh kepada Dia sahaja. Terputuslah kamu dari apa sahaja yang bersangkutan dengan dunia ini ataupun yang bersangkutan dengan akhirat. Janganlah hati kamu terlekat pada apa sahaja selain Allah. Anggaplah seluruh yang dijadikan Allah ini sebagai manusia yang telah ditangkap oleh seorang raja yang agung dan gagah. Dan raja itu telah memotong kaki dan tangan orang tadi dan menyalibnya pada sepohon pokok di tebing sebuah sungai yang besar lagi dalam. Dan raja itu bersemayam di atas takhta yang tinggi dan dikawali oleh hulu balang yang gagah berani dengan alat kelengkapan senjata yang lengkap. Dan raja itu melontar orang tadi dengan segala senjata yang ada padanya. Adakah kamu fikir orang yang melihat keadaan ini memalingkan pandangannya dari raja itu dan sebaliknya takut, berharap dan meminta orang itu bukannya kepada raja yang agung itu? Jika ada orang yang gentar dan takut kepada orang yang tersalib itu dan bukan kepada raja, maka orang itu adalah orang yang bodoh gila dan tidak siuman. Oleh yang demikian, mintalah perlindungan Allah dari menjadi buta setelah diberinya kita pandangan, dan dari bercerai setelah disatukan, dan dari berjauhan setelah didekatkan, dan dari sesat setelah diberi petunjuk, dan dari kufur setelah diberi iman. Dunia ini ibarat sungai yang besar yang airnya sentiasa mengalir. Tiap-tiap hari airnya bertambah. Begitulah nafsu kebinatangan manusia itu sentiasa tidak puas, makin tamak dan makin tidak sedar diri. Manusia hidup di dunia ini sentiasa diuji dan dicuba. Di samping mendapat bahagia, ada juga derita yang mengelilinginya. Orang yang mempunyai akal pikiran yang sempurna dan mahu berfikir serta mengetahui hakikat, maka dapatlah ia mengetahui bahawa pada hakikatnya tidak ada hidup yang sebenar melainkan hidup akhirat. Oleh itu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidak ada hidup kecuali hidup akhirat. Ini memangnya benar bagi seseorang yang beriman. Nabi Muhammad pernah berkata, dunia ini penjara bagi orang mukmin dan syurga bagi orang kafir. Nabi juga pernah berkata, orang yang baik itu terkekang. Pada hakikatnya, kesentosaan dan kebahagiaan itu adalah terletak dalam perhubungan yang langsung dengan Allah yang pengasih dan penyayang. Tawakal yang bulat kepadanya dan sentiasa redha dengannya. Apabila kamu telah dapat berbuat demikian, maka bebaslah kamu dari dunia ini, dan kamu akan diberi Allah kesenangan, keselamatan, kesentosaan, kasih sayang, dan keredaan ilahi. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah. Sekian pertemuan kita pada kali ini. InsyaAllah semoga bermanfaat kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.